Jadi terus saja, adakah kita bersedia untuk menggunakan hashtag Kita Malaysia? Kita Malaysia. Kita nak kongsikan dengan anda persiapan Paralimpik Tokyo 2020. Kita terus saja bersama dengan... Kita bersama dengan Datuk Ahmad Syapawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, dan juga kita akan bersama dengan Chia Lek Hau, pemain badminton Paralimpik Negara. Tapi apapun, kita nak anda saksikan ini terlebih dahulu. Berdasarkan pencapaian cemerlang di Paralimpik Rio 2016, Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama Majlis Paralimpik Malaysia MPM tidak ragu-ragu menyasarkan 3 emas akan dapat dihasilkan menerusi 5 atlet yang disandarkan. Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2021 bakal berlangsung pada 24 Ogos sehingga 5 September 2021 nanti. Seramai 22 atlet Malaysia menggalas cabaran dalam 9 jenis sukan untuk berentap di pentas Paralimpik ini. Mengikut rekod, Malaysia telah mengambil bahagian dalam Sukan Paralimpik ini sejak 1992 dan telah mengumpul 12 pingat, iaitu 3 emas, 2 perak dan 6 gangsa. Mampukah Malaysia menambah pingat kali ini? Teruskan rakyat Malaysia memberi sokongan padu kepada atlet-atlet Paralimpik ini. Hashtag Kita Malaysia, semarakkan semangat kesukanan bersama-sama. Kita Malaysia, mereka inilah yang mengharumkan nama negara di Persada Antarabangsa, menjadi antara yang terbaik dalam ranking dunia. Kita bawakan tempat kedua dalam ranking dunia. Hebat bersama dengan kita kini dan juga Datuk Ahmad Syapawi. Assalamualaikum dan juga hai kedua-duanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, itu dia. Datuk, mungkin kita nak kongsikan sedikitlah secara ringkasnya. Pastinya mereka dah bersiap sedia dengan persiapan yang terbaik dan sebagainya. Cuma sasaran kali ini, apa yang betul-betul sebenarnya diharapkan daripada atlet Paralimpik kita? Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucap terima kasih ya Nim dengan Fadli. Saya tengok kasut Fadli tu lawa merah menyala. Dapat kasut dulu Tumpang semangat kita tengok semangat kasut kita Malaysia ni. Terima kasih atas jemputan pada kita hari ini. Saya juga ni dengar berita tadi tentang kepala air itu pun agak bersedih kan sebagai anak. Kita agak semua selamat sihat semua. Amin, insya-Allah. Untuk Sukan Paralimpik ni sebagaimana maklum dia akan bermula pada 24 bulan 8 hingga 5 bulan 9, dan kita hari ini telah ada satu grup yang akan pergi, grup awal. Selanjutnya pada 2 hari lagi iaitu 21 bulan akan dituruti oleh kumpulan yang agak besar sikit. Dan untuk makluman semua bahawa kontijen negara adalah terdiri daripada 9 sukan. Kita ada 22 atlet yang telah layak daripada 9 sukan tersebut, dan insyaAllah semuanya telah pun melalui satu proses persediaan yang agak panjang dan mencabar dalam keadaan pandemik COVID ni. Terpaksa dikuarantinkan, dikurung dan sebagainya. Jadi setakat ini kita rasa berpuas hati dengan preparation yang disediakan. Sebagaimana maklum bahawa dalam keadaan pandemik ini kita tidak tahu bagaimana saingan kita kerana terlampau kurang sangat competition yang dianjurkan. Jangkaan kita sepatutnya kita boleh qualify 30 orang, tetapi because of the competition telah dibatalkan sebagainya, kita hanya mampu dapat melayakkan 22 orang saja untuk pergi ke Paralimpik Tokyo kali ini. Tapi secara amnya kontijen telah pun bersedia. Ada elemen-elemen kecederaan yang serius, maintaining saja dia punya kecederaan kecil, dan semuanya telah pun ready to go lah untuk menggalas cabaran negara, untuk menggalas harapan negara untuk perform sebaik mungkin yang boleh mereka lakukan, insyaAllah. InsyaAllah itu dia. Nantinya kepada Chia lah. Kita tengok tadi Datuk kata semua atlet dah pun bersemangat, dah melakukan persiapan yang rapi. Macam Chia sendiri, saya percaya dah hampir lebih kurang 5 tahun saya rasa persiapan untuk ke Paralimpik ini. Kalau ikutkan tahun lepas kan, tapi disebabkan pandemik kita terpaksa postpone tahun ini. Jadi Chia, saya percaya juga banyak latihan yang telah pun Chia buat, sanggup tinggalkan keluarga dan sebagainya. Bagaimana Chia? Lagi beberapa hari saja lagi ni menjelang Paralimpik nanti ni. Okey, saya rasa persediaan saya untuk ke Sukan Paralimpik di Tokyo ni saya rasa memang sangat cukup sudahlah, kerana saya pun telah berlatih selama 3 bulan
di MSN Bukit Jalil sini under sports bubble, dikuarantinkan lah. Dan saya pun tak dapat balik rumah, tak dapat jumpa keluarga saya, tak dapat spend time dengan mereka. Cuma saya yang dapat tu adalah fokus di training, di segi fitness saya, semua tu saya dapat fokus lah selama 3 bulan ni. Jadi saya rasa sangat-sangat puas hatilah dengan latihan saya under bubble sport di sini. Saya rasa peningkatan skill saya dalam segi fitness juga, saya rasa semua ada kemajuan sikit, dan saya sudah bersiap sedialah untuk bertanding di Sukan Paralimpik di Tokyo ni. Kerana dikatakan juga Chia berada pada tahap yang terbaik, kerana tonik yang terbaiknya apabila menang 2 kejuaraan pada tahun ini, bulan April di Dubai dan juga bulan lalu di Sepanyol. Mungkin itu juga menjadi semangat untuk berada di track yang merangkul emas bagi negara, Chia. Memang saya sudah ada di right track lah, track yang sudah betul, strategi dan permainan itu semua pun sudah betul. Cuma saya nak sharpen it lah, nak tambah bagus lagi permainan saya, lebih konsisten lagi. Jadi nak meningkatkan itu fitness juga. Jadi saya pun harus lebih fokus di latihan, di dalam latihan ni, dalam selama 3 bulan ni. Jadi ini semualah akan yang akan dikumpulkan untuk menjadikan saya lebih kuat. Ya, itu dia. Kita harapkan yang terbaik, strategi dan juga yang perlu ditajamkan persembahannya. Harapnya nasib menyebelahi kita kan di Malaysia. InsyaAllah. Datuk, kita tahu bahawa yang Sukan Olimpik tempoh hari kita menyasarkan 1 pingat emas, tapi kita tidak berjaya dapat pingat emas, tapi kita bawa balik perak dan juga gangsa. Tapi untuk Sukan Paralimpik ni, saya percaya ianya seperti macam nak balas dendam lah. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia, comeback lah kan. Bagaimana Datuk melihat adakah atlet Paralimpik ni dalam keadaan yang bersedia, sebab untuk Rio 2016 kita dapat 3 emas. Jadi adakah untuk tahun ini kita pun masih lagi menyasarkan 3 emas? Adakah ianya sesuai untuk kita jadikan sebagai target ataupun mungkin ada penambahan yang lain? Kita memang semua orang nak emas lah, semua nak menang. Atlet yang pergi pun, kontingen yang pergi pun memang dia orang pun nak menang. Tak ada siapa pun pergi nak kalah. Dan sasaran yang telah sentiasa diwawarkan tentang 1 pingat emas, 3 pingat emas, memang pingat emas lah semua orang yang akan kejar kan. Betul. Jadi pengajaran ataupun pelajaran yang kita perolehi di Tokyo Olimpik baru-baru ni, kita menyasarkan untuk mendapatkan 3 pingat, walaupun kita pernah dapat 4 pingat pada Rio 2016. Betul. Kita sasarkan 3 pingat dan sudah tentu salah satunya kita harap, ataupun kalau boleh ketiga-tiganya kita harap menjadikan emas. Tetapi kita hanya dapat mencapai hanya 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Alhamdulillah, itulah yang rezeki yang kita pada kali ini. Tetapi apa yang perlu kita beri perhatian kat sini adalah tentang kemunculan beberapa perkara yang agak luar daripada biasa ataupun luar bernorma. Dan di mana beberapa World Champion kalah, Jepun telah kalah dalam badminton dan sebagainya. Beberapa upset yang telah berlaku, ini adalah ekoran daripada ketidaktentuan yang berlaku sepanjang tempoh 2 tahun ni, di mana kita tidak dapat menilai ataupun membuat perbandingan prestasi antara satu sama lain. Bukan kita saja, orang atlet negara lain pun sama juga. Jadi dekat sini ni saya sama juga dengan Paralimpik ni, walaupun kita lihat Chia agak steady, agak konsisten, agak meningkat prestasinya, tapi saya lebih suka menjadikan kita untuk underdog ataupun menjadikan kita, jangan kita letakkan diri kita sebagai pilihan sangat berdasarkan kepada performance yang mungkin dalam setahun lepas, tapi daripada kita challenging. Betul. Titik lain lah. Itu yang saya rasa sasaran 3 pingat emas yang telah diwawarkan tu sudah tentu kita nak perbaiki apa yang telah kita capaikan sebelum ini. Kita pasti harapkan yang terbaik juga ya Datuk. Kita juga harus berhati-hati sebenarnya. Okey, Chia, sedikit daripada anda sebelum kita akhiri kita punya interview ni. Chia berjauhan dengan keluarga. Mental juga antara persiapan yang paling penting dalam apa acara sukan sekalipun kan Chia. Jadi apa yang ingin dikatakan kesempatan ini untuk mengembalikan semangat Chia?
Secara ringkasnya, silakan Chia. Okey, saya rasa seperti apa yang Datuk katalah tadi, saya tidak boleh fikir pingat emas sahaja ataupun nak fikir lawan yang di peringkat akhir sahaja. Saya tidak boleh fikir begitulah. Saya harus fokus di setiap peringkat maupun di kumpulan peringkat di kumpulan dan kala mati saya pun harus fokus dan saya tidak boleh pandang rendah lah setiap lawan saya. Lagipun jangan beri tekanan terlalu lebih banyak untuk diri saya sendiri. Dan cuba relaxkan mental saya sendirilah. Ini yang saya harus buat sebelum saya berangkat. Baik. Sebelum saya berangkat dan saya sampai di perkampungan village atlet juga, saya pun harus relax mental saya sendiri kerana situ akan jumpa lawan-lawan saya semualah dekat situ. Mungkin saya akan lebih stres semasa jumpa lawan saya yang lama saya tak jumpa. Jadi dari situlah saya akan mencari jalan-jalan yang saya harus relaxkan mental saya kerana ini adalah satu pengajaran dari Datuk Wira kita lah. Dia mengajar saya macam mana nak relax, bagaimana nak relaxkan mental kita dan saya pernah tanya dengan dia, Datuk Wira Richongri, tentang kali pertama perasaan anda kali pertama bermain di Olimpik, di pentas Olimpik, bagaimana. Jadi dia pun terangkanlah, dia pun jelaskan bagi saya begitu semangat ya. Chia, kita harapkan yang terbaik Chia ya. Ya, kita harapkan yang terbaik untuk Chia. Semangat. Kita kalau boleh nak lama lagi, tapi ini sahaja masa yang kita ada, masa cukup mencemburui kita. Tapi saya nampak semangat Chia tu. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih Chia. Okay, all the best kita nanti. Malaysia. Okey, itu dia semangat yang dibawakan, persiapan yang dibawakan untuk Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Chia akan berada dalam kategori SU5 iaitu berdiri ataupun kemerosotan anggota badan atas.